Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang assignment tugasan yang telah diberikan oleh Ustaz Ibrahim Kuwazin bagi subjek kajian ilmu tarikat. Okay, tajuk yang kami pilih dalam tugasan ini ialah ulasan kitab terjemahan Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fattani. Okey, dalam pengenalan tentang tugasan ini, kami akan mengemukakan biodata penterjemah di mana dalam tugasan ini kami telah pecahkan kepada 4 bab, di mana bab yang pertama kami akan menceritakan tentang biodata penterjemah yang menterjemahkan kitab Minhajul Abidin ini, iaitu Syekh Daud Abdullah Al-Fattani. Dan kami juga dan bab yang kedua kami menceritakan tentang kupasan kitab tentang terjemahan Minhajul Abidin oleh karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fattani. Yang bermaksud dalam kitab terjemahan Minhajul Abidin itu kami akan membawakan dia punya isi kandungan. Dan yang ketiga kami akan memberikan ulasan tentang kitab terjemahan Minhajul Abidin ini, dan yang last sekali ialah kami akan buat kesimpulan terhadap kitab terjemahan Minhajul Abidin ini, dan diharapkan agar tugas saya ini dapat mencapai objektif yang telah diletakkan. Okay. Bab yang pertama iaitu biodata Syekh Daud bin Al-Fattani. Syekh Daud bin Al-Fattani, nama penuh dia ialah Al-Alim Al-Rama Al-Arif Al-Rabbani Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Wan Syekh Wan Idris, yang juga diletakkan wan sini Al-Fattani. Ia dilahirkan pada 1 Muharram 1183 Hijrah bersamaan dengan 7 Mei 1769 di Kampung Parit Marhum berhampiran Kampung Kerisik. Beliau mempunyai 4 orang adik-beradik, iaitu Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rasid, Syekh Wan Idris, dan yang keempat, anak adik-beradik dia yang keempat belum diketahui namanya, dan beliau adalah seorang perempuan. Syekh Wan Abdullah, ayah Syekh Daud bin Al-Fattani namanya ialah Syekh Wan Abdullah, dan Syekh Wan Idris datuknya merupakan ulama besar. Dan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani ini meninggal dunia pada hari Khamis 22 Rejab 1263 Hijrah bersamaan dengan 8 Julai 1847 di Kota Peranginan Taif di Mekah. Syekh Daud Al-Fattani ini dia mendapat didikan awal daripada keluarga dan merantau untuk menuntut ilmu. Beliau belajar di Mekah selama 30 tahun dan di Madinah 5 tahun. Dari berbagai kitabnya yang telah dikumpulkan, nampak jelas bahawa Syekh Daud ini bukan sahaja tokoh dalam bidang fiqh dan usuluddin, akan tapi arif juga dalam bidang tasawuf. Maknanya pengkhususannya bukan juga dalam bidang fiqh dan usuluddin, tapi juga dalam bidang tasawuf. Dan beliau telah menterjemahkan 2 buah kitab tasawuf, iaitu Minhajul Abidin, yang mana kumpulan kami mengambil kitab ini, yang diterjemahkan dalam bahasa Rumijawi oleh karangan Imam Ghazali, dan yang kedua ialah Kanzul Minan, ini karangan Ibnu Madian. Okey, dalam kandungan kitab bab yang kedua pula iaitu kandungan kitab terjemahan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini secara harfiah bermaksud pedoman besar bagi para ahli ibadah dan adalah kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Ia ditulis selepas daripada kitab Ihya Ulumuddin, di mana Al-Ghazali selepas daripada tulis kitab Ihya Ulumuddin, maka dia tulis kitab Minhajul Abidin, dan dikatakan bahawa kitab Minhajul Abidin ini juga adalah sebenarnya adalah sebahagian juga daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan dalam kitab ini Imam Ghazali menggunakan istilah aqabah yang bermaksud jalan mendaki yang suka ditempuh. Ada 7 aqabah yang dapat meningkatkan kualiti ibadah seorang hamba serta faktor-faktor yang menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Dan 7 tahap tersebut harus ditempuh oleh setiap hamba untuk meningkatkan kualiti ibadah seorang hamba kepada Allah. Di mana ada 7 tahap dalam untuk yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini. Yang 7 tahap tersebut ialah yang pertama ilmu dan makrifat, yang kedua taubat, yang ketiga godaan, yang keempat halangan atau rintangan, yang kelima motivasi, yang keenam aib, dan yang ketujuh ialah puji dan syukur.
tahap pertama, ilmu dan makrifat. Ilmu dan ibadah diibaratkan seperti dua sisi sekeping wang kertas yang mana di antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Di mana maksudnya ke sini ialah ilmu dan ibadah itu adalah satu benda yang tidak dapat dipisahkan. Di mana bila kita nak melakukan ibadat, kita perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, maknanya tidak guna. Kerana tidak sempurna ibadah yang kita lakukan kerana tidak ada ilmu untuk melakukan ibadah tersebut. Di mana dengan ilmu kita boleh tahu syarat-syaratnya dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar dan kita telah menjadi pada asasnya diciptakan untuk kedua-dua perkara tersebut, iaitu ilmu dan makrifat. Tahap yang kedua ialah taubat. Perlu kepada siapa sahaja yang melakukan dosa untuk kembali ke semula jalan yang benar. Dan peranan taubat ialah dapat memudahkan seorang melakukan ketaatan dan ibadah kita akan diterima di sisi Allah. Di mana maksudnya di sini, apabila kita bertaubat, maknanya kita punya ibadah akan yang kita lakukan akan diterima. Di mana kita bertaubat adalah untuk mensucikan kita daripada melakukan dosa. Dan tahap ketiga ialah godaan. Tahap ketiga godaan ini dipecahkan kepada 4, iaitu dunia dan isinya, makhluk, syaitan dan nafsu. Di mana terdapat 4 godaan yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dunia dan isinya perlu membuat sikap bergantung dan suka pada dunia. Sifat zuhud juga akan menjadikan ibadah kita menjadi bahagia kita berada pada perkara yang tinggi dan mulia. Tidak bergantung pada dunia akan menjadikan ibadah kita lurus dan bertambah banyak. Dunia ini adalah godaan yang pertama. Di mana apabila kita ada sifat zuhud, maka dia akan menjadikan diri kita tinggi dan mulia. Kerana sifat zuhud ni adalah kita tidak cintakan dunia. Maka apabila kita tidak cintakan dunia, maka kita akan lebihkan kepada akhirat itu dan banyak melakukan ibadat. Yang kedua itu makhluk. Perlu mengasihkan diri dari masyarakat kerana kebanyakan persekitaran masyarakat akan menarik kita untuk beribadah. Dan masyarakat dapat merosakkan ibadah yang sudah kita lakukan jika tidak dipelihara oleh Allah. Maksudnya masyarakat dapat merosakkan ibadah ini apabila kita hanya bergantung kepada makhluk. Maka sebagai contoh, apabila kita melakukan ibadat, kita akan merasa riak apabila ada makhluk tu. Apabila kita mengasihkan diri daripada makhluk, maknanya kita dapat mengelakkan kita daripada riak. Itu maksudnya di sini. Dan syaitan adalah manusia perlu menghadapi godaan dan perlu mengalahkan syaitan dalam kehidupannya. Musuh yang menyesatkan manusia secara nyata yang tidak memberikan kebaikan sedikit pun kepada manusia. Ini memang betul kerana dalam Al-Quran juga ada disebut sebagai syaitan adu mubin, iaitu musuh yang nyata. Nafsu pula ialah manusia perlu untuk menahan nafsunya daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu merupakan musuh yang datang dari tubuh dan nafsu juga adalah musuh yang disukai oleh manusia. Dan nafsu ini adalah godaan yang ditetapkan godaan yang keempat, dan nafsu ini adalah godaan yang paling besar sebenarnya dalam setiap manusia. Kerana nafsu inilah yang disukai oleh manusia dan dia datang daripada tubuh badan manusia sendiri. Tahap keempat iaitu halangan atau rintangan. Rezeki dan tujuan mencarinya. Kita hendaklah berserah sepenuhnya kepada Allah dalam urusan rezeki dan segala keperluan. Dan kebimbangan akan tujuan adalah halangan dapat diatasi melalui cara berserah diri kepada Allah. Berbagai bencana dan musibah. Berbagai musibah dan bencana dihadapi perlu dihadapi dengan sabar. Di mana sekarang ini ialah telah berlaku banjir di Kelantan. Maka itulah musibah dan bencana yang amat besar dan diharapkan semua dia adalah dapat sabar seperti mana mereka yang lain. Bila dengan takdir, faedah yang diperoleh secara seketika ialah ketenangan hati, manakala yang kemudian hari ialah mendapat ganjaran pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap yang kelima pula ialah motivasi. Semasa jalan sudah terbentang luas, mudah ditempuhi, berbagai arah melintang telah lenyap dan cubaan yang datang silih berganti telah kabur, maka hendaklah kita terus melangkah jauh. Maknanya kat sini, apabila maknanya sini ini adalah sebagai satu motivasi, iaitu seolah-olah seperti di mana jalan itu telah terbentang luas, maknanya jalan itu mudah untuk kita lalui tanpa ada halangan. Dan cubaan juga telah kabur, maknanya dugaan terhadap untuk kita jalan yang lurus tu, contohnya duri ke apa, tidak ada dan makin kabur, maka kita kena melangkah terus jauh. Ia adalah sebagai kata-kata motivasi. Seorang tidak akan dapat berjalan dengan lurus jika tidak memiliki rasa takut dan meletakkan harapan kepada Allah SWT.
tahap yang keenam iaitu aib. Kita hendaklah berusaha membezakan dan mengenali dari perkara yang dapat merosakkan dan menjadikan amalan yang kita lakukan sia-sia dan tidak punya nilai di sisi Allah SWT. Dua aib yang terbuka iaitu pertama, aib yang terbuka secara terselindung iaitu terbuka di hadapan malaikat. Dan kedua ialah masuk dalam neraka. Itulah aib yang dikemukakan di sini. Dan tahap yang rendah sekali iaitu tahap yang ketujuh, puji dan syukur. Merupakan perkara yang mesti dilakukan kerana nikmat yang berterusan dan memperoleh tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba mendapat nikmat yang berterusan dan bersyukur, maka ia merupakan tali kenikmatan. Di mana kat sini apabila kita mendapat nikmat yang berterusan, kita adalah bersyukur, dan bersyukur adalah satu proses yang boleh merupakan tali kenikmatan, di mana kita nikmat ada je, kita terus bersyukur sebagai tali kenikmatan. Ulasan yang kami bawakan ialah dapat saya katakan bahawa Syekh Daud Abdul Al-Fatani dan banyak memuji kebesaran Allah SWT dan memuji Nabi Muhammad SAW dalam pembuatan kitab terjemahannya, serta memuji dan mendoakan Imam Al-Ghazali. Dan beliau juga mengatakan bahawa Imam Ghazali ini adalah penghulu bagi kami. Imam Alim Rabbani dan Arif Billah yang memberikan hujat Islam kepada Imam Ghazali. Ini adalah pujian yang diberikan oleh Syekh Daud Abdul Al-Fatani kepada Imam Ghazali dalam kitab terjemahan Minhajul Abidin yang telah beliau karang. Saya dapat memahami tentang 7 tahap yang perlu kita lalui untuk meningkatkan kualiti dalam ibadah seorang hamba kepada Allah, di mana dengan tugas hari ini dapat memahamkan kami semua tentang 7 tahap yang perlu untuk kita semua lalui untuk meningkatkan kualiti kita dalam ibadah. Dan saya dapat mengetahui bahawa 7 tahap ini merupakan jalanan ahli sufi, tasawuf dan tarikah yang mereka lalui dalam mengamalkan dalam kehidupan seharian mereka untuk mendapat makrifat Allah SWT dan meningkatkan hubungan seorang hamba kepada Allah SWT. Dan dapat saya ketahui juga bahawa tasawuf ini adalah perlu kepada setiap orang Islam agar ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi kualiti di sisi Allah SWT. Dan bidang tasawuf adalah amat penting jika dipelajari dan mempelajarinya, baru lengkap ilmu agama yang diperlukan untuk mendapat syurga Allah SWT yang hakiki dan menjadikan ibadah kita lebih sempurna. Di mana kita bukan saja belajar ilmu syariah dan ilmu suluddin, tapi kita kena tambah juga dengan ilmu tasawuf untuk melakukan kualiti dalam ibadah kita. Kesimpulannya, diharapkan tugas saya ini dapat memberikan banyak manfaat kepada penduduk sendiri dan masyarakat. Kita akan mengetahui dan dapat meningkatkan kualiti ibadah seorang kepada Allah SWT dan akan kehendak kita selari dengan kehendak Allah. Dan jika kita hendaklah mencari guru dalam belajar kitab terjemahan Minhajul Abidin ini, karangan Imam Ghazali ini agar kita berada dalam jalan yang benar dan tidak buat andaian sendiri. Di mana untuk mencari guru ini adalah amat penting sekali, kerana tasawuf ini adalah perkara yang memang tidak boleh belajar sendiri, dia perlu kepada guru, kerana ia boleh memberi pemahaman yang salah jika kita belajar tanpa guru. Kitab ini dapat memberikan kesedaran kepada kita tentang matlamat sebenar hidup kita di dunia ini, iaitu untuk menghambakan diri kepada semata-mata hanya kepada Allah SWT sahaja. Kitab ini dihiasi dengan segala persiapan yang perlu dimiliki oleh umat Islam untuk mencapai syurga Allah SWT. Kitab ini juga mengajar kita agar mencintai akhirat serta bersifat zuhud terhadap dunia yang fana. Sekian sahaja daripada kumpulan kami tentang ulasan kitab terjemahan Minhajul Abidin oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani.